Selamat siang, saya ingin diucapkan kepada penonton-penonton video presentasi bagi kursus ULRS 1022 iaitu falsafah dan isu semasa. Jadi kami ini merupakan kumpulan dari seksyen 25. Kami adalah kumpulan 8 dan saya sebagai ketua kumpulan iaitu Gua Wesiam akan membentangkan uh, topik kita iaitu analisis penggunaan kecerdasan buatan dalam pembangunan media. Jadi daripada saya, ahli-ahli kumpulan 8 juga terdiri oleh Mok Jun Yang, Tan Jun Kwan, Ken Wei Shen, Teo Jun Han dan juga Chin Wei Yao. Jadi kita akan teruskan dengan kandungan-kandungan bagi topik kita. Jadi dalam kandungan presentasi kita terdapatnya pengenalan, statistik penggunaan kecerdasan buatan dalam pembangunan media, faktor peningkatan penggunaan kecerdasan buatan dalam pembangunan media, kaitan penggunaan kecerdasan buatan dengan falsafah, pandangan tokoh terhadap penggunaan kecerdasan buatan, kesan penggunaan kecerdasan buatan dalam pembangunan media, cadangan garis panduan dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam pembangunan media, dan diakhiri dengan pengenalan. Jadi sebelum kita menerusi kepada topik kita iaitu analisis kecerdasan buatan dalam pembangunan media, kita perlulah mengenali dulu apa itu kecerdasan buatan dan juga media. Jadi menurut Noor Aslamiah Ali, kecerdasan buatan atau dikenali sebagai Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang dirancang seperti sistem atau mesin yang mensimulasikan kecerdasan manusia. Kalau kita menurut kepada kamus bahasa Melayu ataupun kamus Dewan Bahasa Pusaka, kecerdasan buatan itulah ditarik dengan maksud bidang ilmu berkaitan kajian yang memberikan mesin kemampuan untuk berfikir seperti manusia atau kepandaian untuk membaiki dirinya. Jadi, penggunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan seharian telah menjadi kebiasaan pada era pembangunan pesat teknologi kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan kini juga telah diaplikasikan dalam pelbagai sektor. Antaranya termasuklah sektor pendidikan, sektor kesihatan, perubatan, industri otomotif, pengangkutan, sektor pengurusan maklumat, perniagaan dan antaranya juga perkhidmatan pelanggan dan juga dalam sektor pembangunan media. Jadi kita teruskan pula kepada takrif media. Jadi apa itu maksud media? Media bermaksud alat atau perantara komunikasi yang dapat menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Ini merupakan takrif dari BBC. Jadi media ni kalau sebagai apa yang kita tahu adalah media-media seperti akhbar, berita, uh, kalau kita memasuki media sosial juga antara media seperti media kepada sosial. Jadi media-media ini dengan penambahan katakan pembangunan pula membeli rasa pembangunan media di mana ia memasukkan usaha atau kegiatan untuk membangunkan media. Jadi pada masa kini, penggunaan kecerdasan buatan dalam pembangunan media semakin berkembang pesat, di mana kecerdasan buatan dapat membantu dengan menambah baik kualiti kandungan media. Ini telah direportkan bersama. Jadi, namun kita juga uh, terjumpa di mana terdapatnya isu di mana pengguna media tidak yakin atau mempercayai media-media yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Ini disebabkan ada terdapat kesan-kesan tertentu yang kecerdasan buatan menyebabkan media-media yang dihasilkan tidak memenuhi kehendak pelanggan. Jadi saya akan ini saja yang saya ingin mengenalkan tentang kecerdasan buatan dalam penggunaan media. Saya akan meneruskan kepada Tio untuk melihat kepada status. Selamat sejahtera kepada Bryson hari ini sekalian. Hari ini saya akan membentangkan statistik penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pembangunan media. Mari kita lihat slide pertama. Statistik menunjukkan bahawa penggunaan AI dalam bidang media telah berkembang dengan sangat pedas antara tahun 2024 hingga 2025. Ada dua perkara utama yang ingin saya gariskan di sini. Pertama, penggunaan AI untuk pencarian maklumat telah meningkat 2 kali ganda daripada 11% kepada 24%. Kedua, dalam aspek penulisan, kita melihat peningkatan daripada 2% kepada 4%. Data ini membuktikan bahawa AI bukan lagi sekadar alat tambahan, tetapi kini menjadi alat utama dalam media. AI membolehkan kita menguruskan data dengan lebih pantas, memudahkan proses terjemahan, dan menjana kandungan kreatif seperti visual dan audio secara otomatis. Secara keseluruhannya, teknologi ini membantu industri media menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti dalam masa yang lebih singkat. Seterusnya, mari kita menalih ke slide kedua.
Menjelang tahun 2026, dianggakan sebanyak 64% eksekutif media akan menangkap penggunaan AI untuk tugasan seperti transkripsi, pengguntingan, dan penghasilan kandungan sebagai sesuatu yang sangat penting. Jika kita lihat data how AI transform media publishing, terdapat beberapa fungsi kritikal yang menunjukkan peningkatan drastik antara 2024 dan 2025. Automasi back-end and tagging kekal sebagai kegunaan utama dengan peningkatan kepada 64%. Coding dan pembangunan produk meningkatkan secara signifikan daripada 28% ke 44%. Pencarian berita turut menunjukkan tren menaik daripada 23% kepada 29%. Sebagai huraian akhir, statistik ini menunjukkan bahawa kebanyakan syarikat media pada masa kini sangat bergantung kepada teknologi AI dalam setiap fasa proses penggunaan media. Penggunaan AI bukan sahaja meningkatkan produktiviti kerja, malah membantu syarikat media menghasilkan kandungan yang lebih tepat dan berkualiti berbanding kaedah tradisional. Jelas sekali, AI adalah pemacu utama masa depan industri media kita. Sekian. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan kecerdasan buatan meningkat dalam sektor pembangunan media. Antaranya adalah pertama, peningkatan keluaran teknologi AI baharu. Sejak tahun 2024, telah terdapat banyak teknologi AI yang telah dikeluarkan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan media. Selain itu, juga terdapat kebanyakan aplikasi yang digunakan oleh pembangun media yang juga mengintegrasikan AI dalam aplikasinya. Sebagai contohnya, antara teknologi yang telah dikeluarkan adalah teknologi penjenaan imej seperti Google Gemini iaitu Nano Banana. Lepas tu juga boleh pembangun media juga boleh menjana skrip dengan menggunakan penjanaan skrip melalui ChatGPT. Seterusnya kita teruskan dengan faktor kedua iaitu kekangan kos, masa dan tenaga kerja. Teknologi AI yang canggih dapat menjana media dengan lebih cepat serta menggunakan kos yang lebih rendah. Ini menyebabkan teknologi AI menjadi pilihan industri pembangunan media. Sebagai contohnya, AI yang dapat menjana poster bertema dalam 5 minit saja berbanding seorang pakar yang memerlukan sekurang-kurangnya jangka masa selama 2 jam. Jadi ini menyebabkan industri memilih untuk menggunakan kecerdasan buatan. Jadi seterusnya kita teruskan dengan faktor yang terakhir iaitu peningkatan permintaan konsumer. Permintaan konsumer atau pelanggan bagi media kini telah mengakibatkan industri media perlu mengeluarkan media dalam skala yang lebih besar atau lebih banyak dari segi kuantiti dan juga dari segi kegemaran pelanggan. Oleh sebab itu, teknologi AI kini telah digunakan untuk menampung permintaan pelanggan yang semakin meningkat ini. Sebagai contohnya, penggunaan AI untuk menganalisis kegemaran pelanggan telah digunakan dan hasil analisis ini telah digunakan untuk membangunkan media yang bertarget pada pelanggan industri mereka. Jadi ini adalah faktor-faktor untuk mengapa penggunaan kecerdasan buatan telah meningkat dalam pembangunan media. Sekian. Dalam kaitan penggunaan kecerdasan buatan dengan falsafah, yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu FPK. AI membantu meningkatkan kemahiran digital pelajar dan memudahkan proses pembelajaran dan penyampaian maklumat. AI juga menggalakkan kreativiti dalam pembangunan media. Yang kedua ialah rukun negara. Penggunaan AI perlu mematuhi nilai etika dan moral. AI tidak boleh digunakan untuk menyebarkan berita yang palsu dan pengguna perlu bertanggungjawab terhadap kandungan media yang dihasilkan. Seterusnya, untuk jeri, intelek itu meningkatkan pengetahuan teknologi dan inovasi. Untuk emosi, dia menghasilkan media yang lebih menarik dan kreativiti. Dan akhirnya rohani, penggunaan AI perlu berlandaskan nilai baik dan bertanggungjawab. Saat ini, ialah cadangan penggunaan AI secara beretika dalam pembangunan media. Yang pertama, menggunakan AI secara beretika.
Pengguna perlu menggunakan AI dengan bertanggungjawab serta mengelakkan penyalahgunaan teknologi seperti menghasilkan kandungan negatif, fitnah dan penipuan dalam media sosial. Pertambahan, menepis kandungan sebelum disiarkan. Setiap maklumat atau kandungan yang dihasilkan oleh AI perlu disemak terlebih dahulu supaya maklumat yang disampaikan adalah tepat, benar dan tidak mengelirukan masyarakat. Di samping itu, AI juga mengutamakan kreativiti dan nilai manusia. Walaupun AI dapat membantu menghasilkan kandungan media dengan cepat dan mudah, manusia masih perlu menggunakan idea, kreativiti dan pemikiran sendiri supaya kandungan yang dihasilkan lebih berkualiti, asli dan mempunyai nilai moral. Sekian, terima kasih. Yang seterusnya itu pandangan tokoh terhadap penggunaan kecerdasan buatan. So yang pertama yaitu Elon Musk. So Elon Musk beliau menyoroti itu risiko existential AI dan memperlihatkan kemungkinan kecerdasan yang tak terkendali. Beliau juga mengajukan regulasi AI secara proaktif untuk mengurangi risiko dan memastikan selain itu, beliau menunjukkan bahwa AI dapat mengubah industri, meningkatkan kehidupan manusia, dan menciptakan lapangan kerja baru. Tambahan pula, beliau juga mempromosikan simbiosis antara manusia dan AI untuk mencegah revolusi manusia, yang seperti dalam projek namanya Neuralink. Yang kedua pandangan adalah Bill Gates. So, beliau memprediksi bahwa dalam satu dekade ke depan, AI akan berkembang hingga sebagian besar peran manusia di berbagai sektor yang tak lagi ditumbuhkan. Selain itu, beliau mencontohkan bagaimana dokter dan guru masih menjadi profesi yang sangat bergantung pada keahlian manusia. Namun begitu, dalam beberapa tahun ke depan, AI akan membawa perubahan yang kritis. Dan tambah pula, Gates menegaskan bahwa dunia kini sudah memasuki era baru yang beliau sebut sebagai kecerdasan kritis, yang bermaksud AI sudah bebas untuk digunakan secara percuma. So, perkembangan AI yang kian canggih akan menciptakan teknologi yang dapat diakses oleh siapa saja di mana saja. Yang ketiga adalah Sam Altman. So, beliau menyampaikan pandangannya masa depan kecerdasan buatan yang dinilai akan melampaui ekspektasi banyak pihak. So, beliau juga memberitahu laju pertumbuhan layanan AI saat ini tidak hanya mencegahkan, tapi juga memberi sinyal bahwa dunia tengah memasuki era transformasi teknologi yang revolusioner. Beliau juga menekankan bahwa rencana pembangunan infrastruktur AI di masa depan akan diperluas secara masif untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan ekosistem digital global. Okey, terima kasih Chung Kwan. Saya akan berbincang berkaitan kesan penggunaan kecerdasan buatan dalam pembangunan media. Kita terdapat beberapa kesan yang ada baik punya, yang ada buruk punya. Saya akan bermula dengan kesan yang baik apabila kita menggunakan kecerdasan buatan dalam pembangunan media, iaitu yang pertama, peningkatan produktiviti dalam pembangunan media. Kecerdasan buatan dapat memudahkan pembangunan media melalui otomasi kehasilan media. Jadi, pengguna teknologi ini hanya perlu penerangan yang sesuai untuk mencipta media secara pantas. Dan seterusnya adalah peningkatan kualiti kandungan dalam media. Kualiti kandungan media dalam media akan ditingkatkan dari beberapa aspek sepertinya kandungan video dan audio yang profesional. Dan seterusnya saya akan berbincang berkaitan kesan buruk berkaitan penggunaan kecerdasan buatan dalam pembangunan media. Yang pertama adalah kemerosotan kepercayaan terhadap media. Apabila penggunaan kecerdasan buatan meningkat dalam masyarakat, terdapat beberapa orang yang akan menyalahgunakan teknologi ini untuk menyebarkan informasi yang palsu yang kelihatan rasmi. Teknologi seperti deepfake mampu mencipta video yang realistik untuk menunjuk perkara yang tidak pernah berlaku walaupun dilihatkan macam rasmi. Dan seterusnya adalah kehilangan peluang pekerjaan. Kecerdasan buatan dalam pembangunan media menyebabkan kehilangan pekerjaan dalam industri seperti media digital. Hal ini kerana kebolehcapaian kecerdasan buatan dapat mengurangkan keperluan peranan kreatif. Dan akhir sekali, peningkatan penyebaran budaya negatif melalui media.
pembangunan media dengan kecerdasan buatan memudahkan orang untuk menghasilkan media yang ganas, fitnah ataupun kandungan yang tidak bermoral. Dan itu beberapa kesan-kesan untuk topik ini. Terima kasih. Terima kasih Junya. Saya nak membincangkan cadangan garisan bantuan penggunaan kecerdasan buatan dalam penggunaan media. So, pertama pada masa kini, cadangan pertama ialah prinsip etika dan keterusan. Pada masa kini, penggunaan mestilah label setiap produk media yang dihasilkan secara menggunakan alatan AI dengan jelas. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat menggegarkan kepercayaan penonton, terutamanya dalam menggegarkan penyebaran berita palsu atau teknologi defect. Selain itu, menggegarkan kawalan manusia yang bertanggungjawab ialah salah satu cadangan garisan bantuan penggunaan. Produk media wajib wujud proses semakan dan suntingan dan pengesahan akhir oleh manusia yang bertanggungjawab. Hal ini kerana AI harus berfungsi sebagai alat berbantu untuk mengeratkan penggantian pemikiran manusia. Seterusnya, mematuhi undang-undang. Penggunaan haruslah mematuhi undang-undang yang berkaitan AI dalam negara. Hal ini demikian kerana memastikan keselamatan data dan keharmonian pembangunan media terjamin. Akhir sekali, cadangan garisan bantuan penggunaan ialah menjaga keselamatan data dan privasi. Penggunaan tidak haruslah memasukkan maklumat peribadi sensitif atau sulit ke dalam alat AI awal untuk mengelakkan kebocoran data dan penyalahgunaan maklumat. So, kesimpulannya, pada era globalisasi ini, kecerdasan buatan merupakan pemacu revolusi media yang meningkatkan efisiensi kualiti visual secara drastis. Namun bagiku, keterbatasan ini tidak harus mengabaikan aspek keaslian dalam setiap karya yang dihasilkan. So, dominasi kecerdasan buatan dalam industri kreatif menimbulkan risiko kehilangan pekerjaan bagi tenaga kerja tradisional. Hal ini menuntut ajarkan paradigma dalam pendidikan dan latihan kemahiran agar manusia kekal berlebar dalam pasaran kerja masa depan. Di samping itu, kemudahan menjelaskan kandungan melalui kecerdasan buatan meningkatkan risiko penyebaran berita palsu dan budaya negatif. Penggunaan media perlulah lebih kritikal manakala pencipta media hendak bertanggung jawab memastikan etika dan kebenaran tetap diutamakan. Yang akhir sekali, kecerdasan buatan harus dilihat sebagai alat bantuan, bukannya penggantian manusia saja. Masa depan media bergantung kepada kolaborasi harmoni yang dimana teknologi menindakkan kepantasan, manakala manusia membekalkan jiwa, kreativiti, dan pertimbangan moral. Yang itu sekian, terima kasih. Ya, kesimpulan tadi kita menunjukkan rujukan yang telah digunakan untuk tugasan kumpulan yang kita hasilkan. Jadi ini merupakan rujukan tersebut dapat dalam lebih 10 rujukan yang telah kita gunakan untuk menghasilkan set tugasan kita. Dan seterusnya kita melihat pada meeting minit, terdapat 8 meeting minit ataupun 8 meeting yang telah kita diadakan untuk menghasilkan tugasan kumpulan ini dan juga tugasan review. Dan seterusnya kita melihat kepada proposal yang dihasilkan. Jadi bagi peragihan tugasan kita telah diagihkan dalam proposal ke awal lagi. Jadi setiap ahli kumpulan ada tugasan-tugasan masing untuk slide, untuk menyiapkan slide dan juga untuk mengeditkan slide dan sediakan slide lah. Dan seterusnya kita melihat ke storyboard juga terdapat dah adanya peragihan tugasan dan jadi adanya draft isi video dalam storyboard ini dengan draft isi video yang telah diletakkan dalam storyboard ini dan juga peragihan tugasan siapa yang akan mengambil topik tersebut bagi dia tersebut. Dan seterusnya kita ada memaparkan link video dalam slide kita. Jadi itu saja dan terima kasih.